بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ni sekali lagi kita bersama-sama untuk membaca kitab Prinsip Dasar Islam yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Itu kita masih lagi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat 89, iaitu masih lagi pada prinsip-prinsip iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ulang kaji sedikit, muka surat 87, iaitu yang pertama, keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Itu huraian panjang pada kuliah lepas, iaitu bahawa risalah Nabi Muhammad SAW umum kepada semua manusia. Maksudnya mana-mana saja manusia yang lahir ataupun yang hidup selepas diutuskan baginda Muhammad SAW dan sampai kepadanya dakwah Nabi, maka dia wajib untuk mengikuti Nabi SAW. liunzirakum bihi wa man balagh. Qul uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya hadzal Qur'an, telah diwahyukan kepada aku Al-Quran ini, liunzirakum bihi wa man balagh, supaya aku memberi peringatan kepada manusia dengan Al-Quran itu tadi, wa man balagh, dan siapa yang sampai kepadanya dakwah tadi, sampai padanya Al-Quran. Dalil bahawa siapa saja yang sampai padanya Al-Quran, bukan semestinya mesti dia faham, sampai saja cukup dah. Kerana faham itu bukan syarat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang musyrikin, walakinna aktsaruhum la yafqahun, dia orang munafik, walakinna aktsaruhum la ya'lamun, walakinnahum la ya'lamun. Faham itu nombor dua. Yang pertama ialah sampai tak? Sampai. Apabila telah sampai padanya dan akalnya bersih, dia bukan gila, dia bukannya terlampau tua sampai dia yang cerita sampai nyanyuk, maka wajib ke atasnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang tak sampai padanya dakwah Nabi lepas ke perutusan Nabi SAW, ataupun bila Islam tu sampai padanya dalam keadaan dia gila, ataupun dia tidak mendengar dan tidak melihat, ataupun dia terlampau tua, maksudnya dah nyanyuk, tak mampu berfikir lagi, maka mereka di bawah dipanggil, gelaran mereka dipanggil Ahlul Fatrah. Itu mereka itu dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ini, apakah mereka terlepas di akhirat kelak? Tidak ada manusia yang akan terlepas daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Namun mereka ada ujian yang sendiri di akhirat. Mereka ada ujian yang tersendiri di akhirat kelak untuk menentukan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sini maqamnya untuk kita membincangkan masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua hari ini kita akan masuk nombor 2 muka surat 89, tuan-tuan, iaitu Ahlus Sunnah meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Ini kita beriman bahawa tidak ada Nabi lagi dah. Apa kata Al-Fadhil
Baik. Al-Sunnah meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup sekalian Nabi. Kata kita teruskan bacaannya. Setiap orang yang mendakwahkan adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia sesat dan kufur, bahkan jadi kafir. Kerana sebab apa jawapan ni? Kerana dia bertentangan dengan Al-Quran. Kaedah ialah siapa yang menentang Al-Quran maka hukumnya kafir. Bila Quran kata Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir, maka bila dia kata ada lagi Nabi, maka dia telah menentang Al-Quran. Dan kaedah ni kalau kita menolak satu huruf saja dalam Al-Quran pun dah jadi kafir, apatah lagi menolak satu satu prinsip akidah yang besar, maka hukumnya kafir. Apa ayat dia? Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammad itu bukanlah aba ahadin min rijalikum." Bukanlah bapa daripada seorang lelaki di kalangan kamu. Walakin Rasulullah, tapi Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu yang kita nak gariskan situ. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup sekalian Nabi. Dan bila dia kata penutup sekalian Nabi, maka semestinya dia penutup sekalian Rasul. Bila dia penutup sekalian Nabi, maka mestilah dia penutup sekalian Rasul. Sebab setiap Rasul itu mesti awalnya jadi Nabi dulu. Itu dalam usul salasah kan, nubbi'a bi'iqra wa ursila bil mudaththir. Sebab tidak ada seorang Nabi, tidak ada seorang Rasul pun mesti dinabikan dulu. Ini kesesatan sebahagian golongan. Dia kata, Nabi Muhammad SAW ialah penutup sekalian Nabi, tapi dia bukan penutup sekalian Rasul. Dia bagi hujah. Seperti hujahnya golongan Qadiani. Kata Nabi Muhammad SAW ialah penutup sekalian Rasul, bukan penutup sekalian Nabi. Kita jawab balik, setiap Rasul tu dia mesti jadi Nabi dahulu. Apa maksud Nabi? Nabi ialah daripada perkataan naba. Naba ni berita. Nubbi, Nabi, asalnya Nabi, kemudian diringkaskan jadi Nabi. Asalnya Nabi iaitu orang yang mendapat perkhabaran. Wazan fa'in berjadi maf'ul, iaitu orang yang diberi khabar. Kan? Jadi setiap Nabi itu diberi perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahyu. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi dengan Iqra. Maksudnya dengan surah Iqra tadi, Nabi dapat jadi Nabi. Muhammad SAW, kekasih kita, dilantik menjadi Nabi. Wa ursila bil mudaththir. Kemudian dia telah dilantik menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. So apa? Dengan surah Mudaththir lah Nabi diberi tugas untuk menyampaikan. Perintah Allah Ta'ala, Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Maksudnya Rasul ialah Nabi yang diberi tugas yang khusus. Diberi tugasan untuk menyampaikan risalah kepada satu kaum. Maka itu adalah Rasul. Baik. Jadi kat sini, barakallahu fikum, bila dia kata Nabi Muhammad SAW adalah penutup sekalian Nabi, Allah Subhanahu wa taala dia kata wa khataman nabiyyin. Ini kecantikan ayat Quran. Allah Taala tak sebut wa khatamal mursalin atau wa khatamal rusul, tak sebut. Sebab apa? Sebab bagi setiap Nabi, setiap Rasul, dia mesti menjadi Nabi dahulu. Ia terbatallah hujah golongan yang mengatakan bahawa yang penutup itu adalah penutup sekalian Nabi, bukan penutup sekalian Rasul. Naam. Disambung lagi Nabi Muhammad SAW. Dan cantik lagi ayat ni sekali lagi, Ahzab tadi. Allah Ta'ala sebut nama Nabi Muhammad SAW dengan jelas.
wa ma kana Muhammadun. Jadi kat sini terus menghilangkan segala syubhah golongan yang mendakwa ada Nabi zaman sekarang seperti Nabi Melayu. Apabila mereka mendakwa bahawa apa dia? Bahawa ketua mereka itu adalah Nabi. Jadi ayat ni jelas. Maka Muhammadun aba ahli mirza. Muhammadun Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh siapa lagi mendakwa. Ya, ini adalah selain daripadanya. Dan Muhammad kat sini ialah Muhammad yang spesifik. Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah. Nah, Sabu Ustaz Yazid lagi dia kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan akan adanya Dajjal, pendusta. Dan Dajjal ni dia perkataan Dajjala. Dajjala ni maksudnya ialah orang yang dia mengubah hakikat sesuatu. Benda yang baik nampak buruk, benda buruk nampak baik. Dajjal. Jadi Dajjal dalam kurungan tu pendusta. Dajjal terbahagi kepada dua, tuan-tuan. Satu, Dajjal kecil. Satu Dajjal yang besar. Dajjal kecil, Dajjal yang besar itu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal bukan maksudnya itu Nabi Isa, bukan. Sebagai orangnya, sebagai orang dia tak membaca dengan baik. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal bukan maksudnya Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih maksudnya Dajjal dengan Isa rupa dia sama. Tidak benar. Al-Masih Isa dengan Al-Masihnya Dajjal dua benda yang berbeza. Al-Masihnya Isa iaitu yang diutuskan, yang apabila dia masaha, Nabi Isa tu bila dia sapu orang jadi sihat. Baik kan? Wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah, dalam surah Ali Imran. Bila aku usap orang yang sakit jadi sihat, itu bersih. Adapun Dajjal dia masaha juga, dia tak sapu, tapi apa dia? Iaitu musihat ainuhu basaruhu, iaitu penglihatannya dipadamkan. Itu maksudnya. Lepas tu dia tak nampak mata sebelah dia. Mata sebelah dia terjojol. Mata sebelah dia tertutup, sebelah juga terjojol. Seperti anggur. Naam. Jadi barakallahu fikum. Nabi kata dalam hadis sahih, wa rabbukum laysa bi'awar. Sungguh Dajjal itu matanya juling, a'war. Wa rabbukum, dan Tuhan kamu laysa bi'awar. Tuhan kamu tidak juling. Walaupun Allah Ta'ala ada dua mata, tapi tak macam Dajjal. Ini Dajjal yang besar, Al-Masih Dajjal. Yang kedua, Dajjal kecil ni iaitu Nabi SAW akan pakai lafaz, Nabi SAW pakai lafaz jamak, lafaz plural, Dajjalun. Iaitu merujuk kepada Dajjal yang kerja dia menyesatkan manusia. Dan di antara kesesatan Dajjal yang kecil ni, mereka mendakwa mereka itu adalah Nabi. Lepas kat sini dia kata Nabi SAW menyebutkan akan adanya Dajjal. Sama baca buku kita, pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Dan Nabi bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ini lagi jelaslah. Okey. Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai Nabi, macam Musailamah, macam Talhah, Tulaihah, Al-Asadiyah. Okay? Sedangkan aku adalah penutup para Nabi yang tidak ada Nabi sepeninggalanku. Tak ada lagi Nabi lepasku. Hadis riwayat Muslim. Tengok atas kaki tu, saya Yazid disebut apa? Ketahuilah bahawa di antara Dajjal pendusta yang mengaku sebagai Nabi adalah Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Al-Hindi, yang muncul ketika kolonial Inggeris menjajah India. Pada awalnya dia mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, iaitu Imam Mahdi yang ditunggu. Kemudian mengaku sebagai Nabi Isa AS, dan terakhir ia mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW dan mendirikan aliran Ahmadiyah. Baik.
Mereka kaum Ahmadiyah itu Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah ni banyak. Terlebih tarikat Ahmadiyah kat Negeri Sembilan tu Ahmadiyah juga. Tapi bukan tak ada kena mengena dengan Qadiani ni. Mereka kaum Ahmadiyah mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil yang banyak sekali dan menyalahi keyakinan umat Islam. Mereka menafikan tentang dibangkitnya jasad manusia dari kubur pada hari kiamat. Mereka meyakini bahawa nikmat dan siksa hanyalah di alam roh sahaja. Mereka menganggap bahawa siksaan terhadap orang kafir terbatas, mengingkari adanya jin. Sebab mereka ni pakai akal. Dan lainnya. Ya, silsilah sahihah. Pendapat para ulama bahawa Mirza Ahmad Ghulam Qadiani adalah kafir. Juga aliran Ahmadiyah adalah kafir. Mereka itu sebagai minoritas non-Muslim. Nah, betul kat Malaysia dia ada masalah. Sebab bila dah di kerajaan declare dia non-Muslim, maka dia telah diberikan hak untuk beramal pula dekat Malaysia. Itu. Sebab dia anggap sebagai satu agama yang tidak Islam. Di antara keyakinan sesat Ahmadiyah ilmu satu meyakini bahawa Allah puasa, tidur, menulis, dapat bersalah dan lainnya. Mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maksud mereka ni musyabbihah. Mereka ni ahli tajsim. Jadi maksudnya tajsim yang sebenar. Jadi kalau orang tanya siapakah dia ahli tajsim pada zaman ini, maka kita kata aliran Qadiani. Nombor dua, meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah Nabi terakhir. Dan mereka bahawa Mirza ulama adalah Nabi yang terakhir, yang kufur. Nombor tiga, mereka memiliki kitab suci tersendiri. Berbeza dengan Al-Quran, mereka menamakannya Kitabul Mubin. Yang keempat, menurut mereka tidak ada jihad dalam Islam. Ya, sebab tu mereka tu, waktu Mirza Ahmad Ghulam ni, Ulama Ahmad dapat gelaran Sir oleh kerajaan British kat India dahulu. Dapat Sir Mirza Ghulam Ahmad. Sebab apa? Sebab dia tidak menentang British. Nombor lima, setiap Muslim adalah kafir menurut mereka sampailah mereka masuk aliran Qadiani. Allah musta'an. Nombor enam, mereka menghalalkan khamar, arak, narkoba, dadah, barang yang memabukkan dan lainnya. Ahmadiyah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Yahudi, Nasrani dan aliran kebatinan. Allahu musta'an. Nah, itu kesesatan ajaran Qadiani. Nah, ada pun di Malaysia sekarang muncul juga dulu ajaran Rasul Kahar. Ajaran Rasul Kahar di Ulu Kelang. Mendakwa bahawa dia adalah Rasul kepada orang Melayu. Dia juga sesat. Nah, dan hukumnya orang mendakwa Nabi ni kafir, tuan. Pada zaman Nabi SAW diperangi. Zaman di Malaysia ni ringan je. Dipanggil di mahkamah, kemudian siap boleh letak jawatan lagi, lepas tu kemudian dipenjarakan, kemudian kena didakwa di mahkamah, didenda RM3,000 atau seumpama dengannya. Allah musta'an. Itu ringan sekali. Sehingga pada zaman Nabi SAW bila muncul ni Musailimatul Kadzab, nah, dia dihukum kafir oleh Nabi SAW, diperangi. Lepas tu bila datangnya wakil Musailimah jumpa Nabi SAW, Nabi tanya dia, siapa aku? Kau adalah Rasulullah. Siapa Musailimah? Musailimah dia adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW, sekiranya aku ini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh para perwakilan, nescaya aku telah membunuh kamu berdua. Sebab dia wakil kan, dalam Islam wakil sebuah kerajaan tidak boleh dibunuh. Nah, kemudian Nabi SAW mengutuskan Usamah bin Zaid di akhir-akhir hayatnya untuk menentang Nabi palsu ni. Sebab dia muncul pada zaman Nabi lagi, di akhir-akhir hayat Nabi. Tapi masa Usamah sedang bersiap-siap dalam perjalanannya, wafat Rasulullah SAW. Bila wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq menghantar pasukan yang sama untuk Usamah untuk menghancurkannya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakannya. Dan di antara yang bersama membunuhnya Musailimah ni ialah, kalau tak salah saya, Wahsy yang telah membunuh pakcik Nabi SAW, dan sebagai dia punya tebusan lah, seolah-olah dia macam dia nak kafarah kesalahan dia dulu bunuh Hamzah, maka dia telah membunuh Musailimah. Wallahu a'lam.
Mungkin saya silap, tapi tolong cek balik fakta ni. Itu yang berlaku. Sebagai sahabat juga ramai, seperti Abu Sufyan juga terlibat dalam memerangi Musailamatul Kadzab. Nah, itu balasannya orang yang dakwa sebagai Nabi. Itu diperangi. Kerana kerosakan yang kepada masyarakat amat besar. Menyebarkan kesesatan, berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Melakukan hukum hakam di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bertindak membawa ajaran agama selain daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat besar. Baik. Nabi SAW bersabda pula. Mari kita sambung. Li khamsatu asma. Nabi kata aku ada 5 nama. Ana Muhammad wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wa ana al-aqibu laysa ba'di nabi. Aku memiliki 5 nama. Ini kalau Imam Al-Qayyim panjang dihuraikan dalam Zadul Ma'ad. Dia kata yang sahih daripada Nabi SAW 5 nama. Adapun dakwaan sebahagian orang yang Nabi ada 1000 nama atau 199 nama, itu tidak benar. Itu bukan nama, itu sifat Nabi SAW. Bahkan Imam Al-Qayyim, bahkan Syekh Saleh al-Syekh, dia kata itu adalah ghulu, melampau. Mendakwa Nabi ada nama sebanyak itu. Tidak sahih. Seolah nak menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Dia kata, aku ada 5 nama. Pertama sekali, ana Muhammad. Aku Muhammad yang terpuji. Dan aku adalah Ahmad yang banyak memuji. Aku adalah Al-Mahi. Dia berkata Al-Maha yamhu, iaitu yang menghapuskan. Itu Allah Ta'ala menghapuskan syirik melalui iku. Maksudnya Nabi SAW menghapuskan kekufuran dan syirik. Wa anal hashir. Aku adalah yang mengumpulkan manusia di akhirat kelak. Maksudnya semua manusia akan berkumpul pada Nabi SAW. Yuhsyarun nas ala qadamayya. Wa anal aqib. Aku adalah yang Nabi yang tidak ada penutup lagi sesudahku. Ini poin ni. Dan setengah riwayat lain pula kata anad dhahuk. Aku Nabi yang menyebabkan orang ketawa. Iaitu apa? Nabi ini bawa kegembiraan kepada manusia. Tetapi pada sama juga Nabi adalah Al-Qattal. Nabi juga adalah Al-Qattal. Nabi Muhammad SAW ialah Al-Qattal. Al-Qattal maksudnya yang banyak berperang, menghapuskan musuh-musuhnya. Dia betul Nabi Al-Dhahuk, tapi Nabi Al-Qattal. Jadi kena ingat, jangan kita bagi gambaran yang salah terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa gambaran yang salah? Ada 2 ekstrim. Satu menggambarkan Nabi ni ganas, kerja dia perang, bunuh orang kerja dia. Na'udzubillah. Tidak. Nabiul Rahmah. Lain pula kita Nabiul Malhamah. Dan pula aku adalah Nabiul Rahmah. Aku Nabi Rahmah. Tapi kena ingat, aku juga Nabiul Malhamah. Aku juga Nabi yang menghapuskan hukum. Nabi SAW sentiasa mengalahkan musuhnya. Betul kita baca sebelumnya, nusirtu birru'bi masirat asy-syahr. Aku dimasukkan rasa gerun kepada musuhku sebulan sebelum perang lagi. Sebulan perjalanan orang musyrikin dah rasa gerun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi kat sini li khamsatu asma, ana Muhammad wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bil kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wa ana al-aqib. Ini kita nak. Dan aku adalah nabi yang terakhir. La nabi ya ba'di. Tidak ada nabi lagi lepasku. Nah. Yang ketiga, Ahli Sunnah berkeyakinan bahawa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah gaib semasa hidupnya kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jadi prinsip Ahli Sunnah itu Nabi SAW ni dia tak tahu benda gaib. Kerana kalau Nabi tahu benda gaib, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair."
Kerana Nabi kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Lau kuntu," katakanlah wahai Muhammad, "Lau kuntu a'lamul ghaib," itu katakanlah kepada mereka, kalau aku tahu perkara ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Saya aku akan banyakkan lagi kebaikan. Wa ma massani yasu, akan tak terkena pula keburukan pada aku. Nabi tak tahu benda gaib. Hatta Nabi tak tahu apa dalam hati manusia. Maka apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi takkan kalah peperangan. Nabi tahu benda gaib, saya Nabi tahu siapa yang akan membunuh Hamzah. Nabi tahu benda gaib, saya Nabi tahu apa yang akan berlaku kepada pasukan yang Nabi hantar. Itu para qurra. Hampir lebih kurang berapa puluh pembaca Quran, 30 lebih pembaca Al-Quran yang Nabi hantar untuk baca Quran kepada satu puak. Namun mereka telah mengkhianati Nabi SAW. Mereka bunuh semua baca Al-Quran ni. Sampai Nabi SAW baca doa kunut untuk membinasakan mereka. Kalau Nabi tahu perkara gaib tadi bahawa mereka itu akan dibunuh, nescaya Nabi tidak akan menghantar pasukan apa qurra tadi, pembaca Al-Quran, untuk mengajarkan orang baca Al-Quran. Ya, kalau tahu Nabi tahu benda gaib, saya Nabi tahu di mana emas ditanam, disimpan. Jadi Nabi SAW tidak tahu benda gaib. Nabi SAW merancang sebagaimana manusia merancang peperangan. Nabi SAW menerima cadangan pada sahabat. Nabi SAW bermusyawarah. Nabi tahu benda gaib, Nabi tak musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa pembendaraan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui perkara ghaib. Wala a'lamul ghaiba. Aku tak tahu perkara ghaib. Dan perkara gaib ni ada dua. Satu gaib yang nisbi, satu gaib mutlak. Gaib nisbi ni, gaib mutlak ni semua manusia tak akan tahu. Gaib mutlak ni iaitu sebagian manusia tahu, sebagian manusia tak tahu. Macam saya sekarang, saya tak tahu apa di sebalik dinding ni, bangunan ni, bilik ni. Tapi orang lain tahu tak? Orang lain tahu. Jadi panggil gaib nisbi. Gaib mutlak maksudnya apa dia? Gaib yang langsung tak ada siapa manusia yang tahu. Kita lagi gaib nisbi. Contohnya apa dalam perut. Tapi kalau kita ambil alat-alat tertentu, masukkan kamera dalam perut, kita tahu tak apa dalam perut dia tahu. Gaib tak ni? Gaib nisbi. Gaib nisbi. Jadi ingat, gaib dari dua, satu gaib nisbi, satu gaib mutlak. Nah, yang Allah Ta'ala nafikan daripada manusia ialah gaib mutlak. Baik. Nah, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Dari nampak sini, aku tidak pula mengatakan kepadaku bahawa aku adalah malaikat. Wala aqulu lakum inni malak. Tengok situ. In attabi'u. In itu maksudnya tidaklah. In. Illa ma yuha. La attabi'u illa ma yuha ilayya. Dan tidaklah aku ikut melainkan apa yang telah diwahyukan kepadaku. Gariskan sini tuan-tuan. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya hatta Nabi Muhammad SAW apabila nak berbicara tentang perkara ghaib, Nabi berbicara dengan wahyu. Dari situ. Ngajar kat situ iaitu in attabi'u illa ma yuha ilayya, iaitu aku tidak berbicara tentang perkara ghaib melainkan apa yang telah diwahyukan kepadaku. Illa ma yuha ilayya. Sebab itulah mula-mula bila Nabi SAW, bila ada orang Yahudi kata ke Aisyah radhiyallahu anha adanya azab kubur, Nabi
Nabi nafikan, Nabi kata, betul ke apa yang kata Yahudi ni? Sebab tak sampai lagi wahyu pada Nabi SAW. Sehingga lepas itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi, ta'awwadhu min adzabil qabr. Minta lindunglah daripada azab kubur. Maka Nabi pun diwahyukan kepadanya. Maka Nabi pun ajar, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr ila akhirih. Barulah Nabi SAW confirmkan, betul kata Yahudi tadi, ada azab kubur. Maksudnya Nabi pun terpaksa tunggu. Nah, dan benar sekali Nabi kata, ya, aku akan beritahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tahan wahyu tersebut. Itu berkenaan dengan roh. Berkenaan dengan Ashabul Kahf. Nah, Nabi cakap, esok aku akan beritahu. Tapi Nabi tak sebut, insya-Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi Muhammad SAW dengan macam mana? Allah Taala menangguhkan wahyu berkenaan dengan perkara tersebut. Sehingga ada sebahagian Bani Israel yang orang Yahudi masa tuduh Nabi ni tak betul. Hari itu kata tidak bagi tahu, tak bagi tahu pun Allah Taala sengaja tangguhkan. Sebab apa? Sebagai teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu katakan sesuatu, wahai Muhammad, yang aku akan lakukan perkara itu esok, melainkan kamu sebut juga insya-Allah. Nah, menunjukkan bahawa Nabi SAW tak diberitahu tentang perkara tersebut, ditangguh oleh Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya orang Yahudi sebahagiannya telah mula mencela Nabi. Menuduh Nabi, bukan mencela, menuduh Nabi tidak benar dalam ucapannya. Supaya Allah Ta'ala nak beritahu, supaya Nabi SAW, Allah Ta'ala didik Nabi bahawa perkara gaib memang bukan di tangan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantik. Kemudian Allah Ta'ala kata, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Maksudnya orang yang ada wahyu yang diberi khabar oleh Allah Ta'ala ialah orang yang nampak. Orang yang tak ada wahyu, tak tahu benda gaib, ialah a'ma, dia buta. Afala tatafakkarun. Ataupun maksudnya lah, apakah sama orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu? Kenapa masalah ini? Orang yang dia mendakwa perkara gaib, dia tak ada ilmu tentang perkara ini, bahawa hanya Nabi saja, Allah Ta'ala saja ilmu gaib, maka dia seumpama orang yang buta. Dia ikut je lah orang. A'ma, buta. Maka dia ikut orang. Macam ikut Rasul Kahar, tapi ikut Nabi palsu. Buta dalam kebutaan. Ila akhirih. Nah. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya? Kalaulah Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib, apatah lagi orang lain. Nah, kerana yang mengetahui masalah gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ini bukan satu-satunya ayat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah sebut dalam Quran juga, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah kata dalam Quran, surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah lah kunci segala perkara-perkara ghaib. Dan tak ada siapa boleh tahu perkara gaib tersebut. Jadi siapa yang mendakwa dia ada kunci alam gaib, dusta atas Quran, kufur kepada Allah SWT. Itulah Syekh Abdul Wahab dalam kitab dia. Dia sebab apa? Dia kata wa ru'usut tawaghit khamsah. Dan kepala tawaghut itu ada 5. Pertama, syaitan. Pertama syaitan. Yang kedua ialah kullu man yad'il ghaib, orang yang mendakwa ilmu ghaib. Atau yang kedua iaitu alladhi ya'murun nas bi ibadatihi, iaitu orang yang ajak manusia maju an-nas bi ibadatihi, ajak manusia menyembahnya. Yang ketiga iaitu orang yang menyembahnya dalam keadaan dia redha, wa radin. Yang ketiga wa man yad'il ghaib, iaitu orang yang mendakwa. Yang keempat, orang yang mendakwa ilmu ghaib. Sebab itulah
ahli sihir kufur. Sebab itulah siapa yang mendakwa orang yang penilik nasib adalah kafir. Penilik nasib adalah kafir. Kepala tagut tadi ada 5. Apa tadi? Pertama, itu syaitan. Yang kedua, orang yang mengajak orang menyembahnya. Yang ketiga, orang yang sedar dirinya disembah tapi dia tidak menghalangnya, dia redha. Yang keempat, orang mendakwa ilmu ghaib. Yang kelima adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, itu kepala tagut. Allah Taala mencela ahli kitab dalam surah An-Nisa. Alam tara ila alladhina utul nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Takkah kamu lihat kepada sebahagian daripada ahli kitab itu begitu beriman kepada al-jibt wa tagut. Al-jibt ialah sihir, at-tagut iaitu penilik nasib. Betul dia berkata, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa jumpa tukang tilik dan membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila. Dan lain pula, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang jumpa tukang tilik, al-kahin ataupun al-arraf. Al-arraf ni pula orang yang bomoh hilang barang ni. Yang dia beritahu barang kat sekian. Tersorok kat sini, tersorok kat sini. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan ucapan mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu kan orang penilik nasib yang dakwa ahli nujum. Itu dia tahu ahli nujum, kita mendakwa sekian dan sekian. Abajad, kata Ibn Abbas, siapa mendakwa kepada abajad faqad kafar. Abajad ni apa? Dia mendakwa dia boleh tilik nasib dia dengan abjad. Faqad kafar, telah kafir. Kan dia tengok tarikh lahir, tarikh lahir sekian, dia ni sesuai. Dia ni tarikh lahir sekian. Tak boleh dia tak sesuai untuk jadi peniaga. Dia ni sesuai untuk jadi warden asrama. Dia ni katakan dia ni tak sesuai jadi macam ni, dia ni sesuai. Dia tengok pada namanya ataupun perkahwinan contohnya, melihat kepada perkahwinannya dengan melihat nama. Ini orang mendakwa ilmu ghaib, yadda'i ilmu ghaib, faqad kafar, telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan yang melihat bintang-bintang, dan meramal nasib seseorang itu dengan melihat pada bintang. Dia kata, faman ittakhadha syu'batan minan nujum faqad ittakhadha syu'batan minas sihr zada ma zad. Orang yang mengambil ilmu perbintangan ini, iaitu ilmu nujum, astrologi, faqad ittakhadha syu'batan minas sihri, telah mengambil sebahagian daripada ilmu sihir, zada ma zad, makin tambah lagi dia buat tu, makin tambah kekafirannya. Itu bahaya tuan-tuan, mendakwa ilmu ghaib ni. Apatah lagi contohnya ada seorang yang beritahu dalam hati manusia. Dia tengok hati, tengok orang setengah-setengah tok guru tu, konon-kononnya lah. Dia nak scan dulu. Berlaku kat tempat saya ni, seorang perempuan ni mengadu. Ada salah seorang sahabat kami, dia kata ayahnya tak benarkan dia kahwin dengan lelaki yang dia berminat nak kahwin lah. Kalau ayah dia tak benarkan sebab lelaki tu tak beragama ke, ataupun faktor-faktor tak kisahlah apa sebab pun, tapi dia tolak sebab apa? Dia, rupanya masa lelaki tu perempuan tu nak bawa dia punya calon suami dia tu berjumpa dengan ayah dia kata, sabar dulu, ayah nak panggil tok guru dia untuk scan. Untuk scan. Kalau memang ayah dia reject sebab tak suka, itu lain cerita lah, itu biasa. Ini reject sebab apa? Dia scan, tok guru dia scan dulu. Scan apa? Tok guru dia tengok. So masa dia bawa tu, tok guru dia tengok, tak sesuai. Dia kata, ini orang ni tak bagus. Scan. Dakwa ilmu ghaib. Itu masuk dalam mendakwa ilmu ghaib. Nabi SAW pun tidak melakukan perkara tersebut. Bila Nabi pulang daripada perang Tabuk, beratur orang munafik bagi alasan dekat Nabi SAW.
dan memberi alasan. Untuk apa? Beri alasan kat Nabi untuk bagi keuzuran. Kata, ya Rasulullah, kami tak boleh pergi perang, sekian dan sekian. Dan Nabi menerima semua alasan mereka tanpa ragu-ragu. Nabi terima. Nabi kata, Nabi berhukum dengan hukum yang zahir. Orang tu cakap macam tu, dia tengok macam tu dia. Sebab tu Ka'ab bin Malik kata, kalaulah aku berdusta pada Nabi SAW. Apa ini akidah ni Ka'ab, akidah sahabat. Tengok ni macam mana. Ka'ab kata, aku ialah orang yang paling fasih berbicara. Kalaulah aku menyusun bicara aku agar Nabi SAW percaya ke aku yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu Nabi Muhammad SAW yang aku ni berdusta. Nampak tak Ka'ab kata apa? Kalau aku tipu, aku yakin Allah akan bagi tahu kat Nabi yang aku ni dusta. Nampak cantik? Yang inilah yang akidahnya para sahabat. Dia tak kata Nabi SAW tahu benda gaib tu. Dia kata Allah yang beritahu kat Nabi SAW yang aku ni berdusta. Macam pula kita kata, kalau macam tu, Tok Guru kami pun ialah orang yang Allah Ta'ala bagi ilham padanya. Macam Nabi juga. Lalu kita katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alimul ghaibi, dia dah tahu perkara gaib. Wala yudhiru ala ghaibihi ahada, tak ada siapa yang boleh mengetahui perkara gaibnya seorang pun. Illa man irtada min rasul, melainkan siapa yang Allah Ta'ala redha di kalangan rasul. Adakah untuk kamu tu rasul? Jawapannya tidak. Nah, maka kat sini terbatallah hujah yang kata bahawa orang biasa juga boleh mengetahui perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib. Nah, yang keempat, kewajipan akidah kita kepada Nabi Muhammad SAW, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW serta larangan ghulu berlebih-lebihan. Tengok sini, kata Syekh, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Harap Ustaz Yazid bawakan ayat tu. Ustaz Yazid tak bawa ayat tu. Kita boleh buka Al-Quran. Jadi bahawa kita wajib mengagungkan Nabi SAW. Kita buka surah Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf 157. Okey. Surah nombor 7 ayat 157. Allah Ta'ala kata, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili wal furqan wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Itu orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang ummi. Nabi itu ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Ini yang pendapat yang rajih. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang pendapat ummi yang paling sahih sekali maksudnya adalah yang tak tahu, tak membaca dan tak menulis. Bukan maksudnya yang ummi yang sebelumnya tak tahu membaca kemudian tahu membaca. Ini pendapat yang ganjil.
yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka. Ia menyuruh kepada mereka perkara yang baik, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, mencegah pada yang munkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, mengajak mereka pada perkara baik dan menghalalkan perkara yang baik dan mengharamkan perkara yang buruk. Wa yadh'u 'anhum israhum, dan yang menghapuskan dari mereka beban-beban, iaitu orang Yahudi ni syariat dia membebankan mereka. Kita bincang banyak kali dalam kitab Umdatul Ahkam, kalau perempuan dia haid tak boleh nak pegang, tak boleh nak ini, tak boleh nak langsung, keras. Kalau baju kena najis kena buang, tak boleh basuh, ila akhirih. Kan wa yad'an isram wal aghlal allati kanat alaihim falladzina amanu, orang yang beriman padanya dan memuliakannya dan menolong. Nampak tak? Disebut di situ. Wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Nampak tak? Jelas ayat ni dalil bahawa kena mengagungkan Nabi SAW. Okay, nah. Jadi banyak lagi ayat lain, seperti surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kamu angkat suara kamu lebih dari suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu ada adab dengan Nabi, itu kita bincangkan kemudian pada tempatnya. Tapi poinnya, tapi poin dia adalah itu wa'azzaruhu tadi, mengagungkannya. Nah, mencintai dan mengagungkan. Jadi ahli sunnah wal jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi SAW. Jadi kita kenapa kena cinta Nabi? Sebab satu, dia perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, bagaimana seorang tidak mencintai Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW yang membawa dia daripada syirik kepada tauhid, yang bawa dia kepada bid'ah, kepada sunnah, yang tunjukkan dia jalan kebenaran. Kata para ulama, kita ni biasanya kita akan cinta sesuatu tu mesti ada 4 sebab. Biasanya kita akan cinta sesuatu tu kena sebab. Tak kisahlah apa benda pun. Cinta sesuatu ni boleh jadi orang, boleh jadi benda, boleh jadi kereta, boleh. Kita akan suka benda tu sebab 4. Nombor 1, dia mempunyai sifat yang elok, sifat yang cantik. Okey. Sifat dia cantik. Naam. Contohnya, kita suka kereta tu apa? Kereta cantik. Saya suka hotel ni. Hotel ni bersih. Saya suka rumah ni. Rumah ni luas. Nampak cantik. Saya suka orang tu. Orang tu bersopan santun. Jadi saya suka dia sebab dia ada sifat yang sempurna, sifat yang elok. Yang kedua, perbuatan dia elok. Perangai dia elok. Yang pertama tadi, sifat fizikal dia. Rupa dia elok. Saya suka tengok dia tu. Sebab apa? Kacak, handsome. Saya suka tengok dia tu, cantik. Saya suka tengok budak dia, comel. Jadi manusia ni, satu, dia suka benda tu sebab fizikal dia cantik. Yang kedua, sebab sifat dia cantik. Saya suka tengok orang tu walaupun tak handsome, tapi dia baik. Kan? Awak kahwin dengan dia ni muka tak adalah handsome sangat. Tak boleh tak handsome, dia baik bang. Kamu ni kacak, isteri kamu taklah cantik mana pun, biasa-biasa je. Ya, sebab isteri saya ni isteri yang baik, cantik, saya pilih dia sebab dia akhlak dia bagus. Nampak? Kita suka orang tu sebab yang kedua, perangai dia elok. Yang ketiga, kita akan cinta satu benda tu sebab dia melakukan kebaikan kepada kita. Jadi dia perangai dia baik,
Tapi yang ketiga ni dia buat baik kat kita, dia bagi kita hadiah contohnya. Seperti kita sebut banyak kali dalam kuliah kita, iaitu seperti doktor tu dia rawat dia sampai dia sihat, atau doktor tu dengan izin Allah Ta'ala selamatkan nyawa dia, selamatkan dia dengan rata-rata yang tertentu dengan izin Allah Ta'ala, ba'dallahi Ta'ala. Kita suka doktor tu, kita ingat doktor ni lah dulu, dia aku mati dah lepas Allah Ta'ala. Yang keempat, orang itu menjauhkan kita daripada satu keburukan, dia selamatkan kita daripada keburukan. Tadi buat kebaikan, dia ajar aku dulu, cikgu ni lah, saya ingat lagi cikgu saya dulu. Saya sekarang saya ingat lagi guru ustazah saya bahasa Arab masa tingkatan 4 dengan 5 dulu, Ustazah Salwa namanya. Sayang betul kami dengan dia, macam mak dah masa tu. Sampai masa nak pisah, nak salam, dia tak disalam lah kan. Okay. Dia ajar kami bahasa Arab tinggi. Kita kenal mudhaf fi'il mubtada khabar, mari dia lah ba'dallahi Ta'ala, selepas Allah Ta'ala. Saya betul kan ustazah tersebut. Okay. Sebab dia bawa kita satu kebaikan yang tak pernah kita tahu benda tersebut. Sayang guru kita, masyaikh kita, guru kami Syekh Iman, dia memperkenalkan kita kepada manhaj sahih. Sekarang masih lagi ingat. Naam. Yang keempat ialah orang tu menyelamatkan kita daripada keburukan, menjauhkan kita daripada keburukan. Lepas tu kita sayang dia. Jadi ada 4 sebab kita sayang satu benda tu. Kita tanya balik, Nabi Muhammad SAW ada tak 4 ni? Ada 4 ni. Nombor 1, Nabi Muhammad sifat dia sempurna, cantik tak? Nabi paling elok wajahnya, paling cantik wajahnya. Kata para sahabat, wajah Nabi ni cantik macam bulan terang. Tak boleh aku sifatkan wajah. Kata Amr bin As, kalau kamu nak sifatkan wajah Nabi, aku tak boleh aku sifat wajah Nabi. Cantik wajah Nabi ni. Nah. Yang kedua, Nabi yang sifat yang mulia, akhlak yang baik. Makannya, minumnya, jalannya, percakapannya. Yang ketiga, Nabi bawa kebaikan kepada kita dengan hidayahnya, bawa hidayatul irsyadnya, penjelasannya, petunjuknya, apa yang diajar oleh Nabi SAW, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, iaitu dia menjauhkan kita daripada benda yang dimurkai oleh Allah, benda yang buruk. Yang ikut Islam, ikut sunnah ni, kita terjauh daripada benda yang buruk. Sama ada buruk tu secara fizikal kita atau buruk pada agama kita. Maka bila ada 4 ni, takkah itu menyebabkan kita cintakan Nabi SAW? Bahkan kalau kita tengok apa yang Nabi dah buat untuk kita, lebih-lebih lagi kita sayang Nabi, bahkan lebih daripada cinta kita pada mak dan ayah kita. Fidaka abi wa ummi. Lepas tu para sahabat kata, fidaka abi wa ummi, ya Rasulullah, ibuku dan ayahku tebusan bagimu ya Rasulullah. Para sahabat selalu sebut macam tu, fidaka abi wa ummi, iaitu ya Rasulullah, engkau, ibuku dan ayahku tebusan bagi. Maksudnya kalau lah kata nak lepaskan Nabi, yang kita terpaksa bagi mak dengan ayah kita, korbankan mak ayah kita, kita sanggup korbankan mak dan ayah kita untuk nak selamatkan Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW, akan ada umatku yang datang selepasku yang disanggup, kalau dia kata, kalaulah mereka itu diberi peluang sama ada nak menebus ibunya, ayahnya, isterinya dan anak-anaknya untuk nak jumpa dengan aku, nescaya mereka sanggup. Maka itu adalah sahabatku, ashabi. Itu mereka sanggup korbankan mak ayahnya, isterinya dan anaknya untuk melihat aku semata-mata, kata Nabi SAW. Sebab kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah kecintaan yang terarah dengan dalil Quran dan Sunnah dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bukan kecintaan seperti orang yang mabuk cinta yang tidak dipandu dengan petunjuk.
Lalu mereka menzahirkan kecintaan kepada Nabi dengan cara-cara yang tidak syar'i, seperti menyanyi, dengan muzik-muzik, membuat patung, membuat lukisan, menyambut hari jadi Nabi SAW. Dan seumpama dengannya yang tidak syar'i. Lepas tu kata Ustaz Aziz kat sini, akan tetapi dalam mencintai dan mengagungkan beliau SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat. Kena bersifat hulu, melampau. Hulu ni senangnya kaedah dia, melampaui daripada syariat, itu panggil hulu. Berlebih, hulu. Dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Iyyakum wal ghulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu ghulu dalam agama kamu. Iyyakum wal ghulu fi din. Jauhilah kamu akan ghulu dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman di antara kalian sehinggalah aku lebih dicintainya, lebih daripada kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Yang tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanannya. Kalau tak ada langsung cinta Nabi SAW dalam hatinya, walaupun secebis cinta, maka itu termasuk daripada nifaq akbar, yang kufur. Saya ulang sekali lagi, kalau dalam hatinya tidak ada secebis rasa cinta kat Nabi SAW, maka itu termasuk dari nifaq akbar, nifaq besar, hukumnya kafir. Nah, namun kalau dia ada rasa cinta, namun rasa cintanya kepada Nabi SAW tidak sampai ke tahap yang disyariatkan, maka dia berdosa besar. Dia berdosa. Apakah tahap yang sampai kepada yang disyariatkan, iaitu kecintaan dia kepada Nabi menyebabkan dia mengikut melaksanakan perintah-perintah yang Nabi SAW telah perintahkan kat dia, perintah yang wajib. Kemudian atas itu lagi kecintaan yang sunat, iaitu kecintaan kepada Nabi SAW, iaitu yang kesempurnaan iman dia, iaitu dicinta Nabi menyebabkan dia melakukan semua amalan-amalan sunat. Nah, jadi tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya, lebih daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia, bahkan lebih daripada diri dia sendiri, bahkan lebih daripada cinta daripada diri dia sendiri. Seperti kisah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, engkau lah orang yang paling aku cintai di dalam dunia ini, kecuali diri aku. Kata, ya Rasulullah, engkau lah orang yang paling aku cinta sekali. Tak ada siapa yang aku lebih cinta kecuali diri aku. Maksudnya aku lebih cintakan diri aku daripada engkau, ya Rasulullah. Nabi kata, tidak, jangan macam tu wahai Umar. Dan Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wal nasi ajma'in. Waladihi wal nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang itu sehingga mencintai Nabi lebih pada anaknya dan sekian orang, anaknya dan sekian manusia. Maka Umar Khattab pun tukarlah kenyataannya.
Kalau macam tu, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diri aku sendiri. Maka ketika itu Nabi kata, Al-an, ya Umar, Al-an. Nabi kata, sekarang baru betul, wahai Umar. Sekarang baru betul. Nah, kata Ustaz Yazid lagi, pertama-tama wajib bagi seorang hamba mencintai Allah, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman paling-paling mencintai, dan orang beriman paling sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi ahli sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mencintai, mengagungkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mencintai beliau SAW lebih dari kecintaan mereka kepada diri sendiri, anak-anak mereka. Sebagaimana yang dikatakan Umar Al-Khattab. Tersebut hadis dari sahabat Allah bin Hisham berkata, aku meninggi Nabi SAW, beliau mengganding tangan Umar Al-Khattab. Kerana Umar Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain daripada diriku, maka tidak demi yang dari jiwaku, wala nasib biyadih, sehingga engkau mencintai aku lebih dari diriku sendiri. Lalu Umar berkata, sesungguhnya sekarang saatnya demi Allah, engkau lebih aku cintai melebihi diriku. Maka Umar SAW bersabda, sekarang engkau benar, wahai Umar. Nah, maka berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti sekaligus keharusan dan mencintai Allah. Kita cinta Nabi sebab Allah Ta'ala perintahkan. Yang kedua, sebab kita cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Kalau Nabi SAW ialah orang yang Allah Ta'ala paling cintai, maka mestilah kita juga menjadikan Nabi SAW ialah orang yang paling kita cintai. Mencintai Rasulullah SAW adalah cinta kerana Allah. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin, dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah. Maksudnya kalau kita makin cinta Allah Ta'ala, makin kuat kita punya iman kita kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya. Jadi kita akan simpan hadis ni pada kuliah akan datang. Sebab hadis ni panjang perbincangan dia. Sebab hadis ni ialah praktik terhadap apa yang kita nak sebut tadi. Sebab setiap orang mendakwa. Setiap orang mendakwa dia mencintai Laila. Tetapi siapakah yang telah membuktikan cinta dia dengan benar? Kalau kita tahu macam mana nak bukti cinta tersebut benar, hadis yang kita akan baca ni. Dan ini kita akan huraikan fi darsil qalil. Kalau kita huraikan hadis, dia akan ambil sejam lah, lebih kurang, untuk kita huraikan hadis dengan baik sekali. InsyaAllah fi darsil qalil bi'idhnillahi ta'ala, yakni ba'da Ramadan, yakni lepas Ramadan nanti. Ini kuliah terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi kita jumpa insyaAllah lepas hari raya. Kita akan sambung poin ni, hadis ni. Salasun man kunna fi wajada halawatul iman. Maksud halawatul iman, maksud halawah. Orang nak bahagikan halawah itu kepada beberapa bahagian. InsyaAllah fi darsil qadim bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah. Ada soalan ke Afwan? Ada soalan ke Akhi Imran? Tak ada soalan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.